Bandar Bukit Beruntung, Selangor. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Inilah sifat insan yang kuat semangat, tabah serta bersungguh-sungguh dalam membantu golongan anak-anak yatim mahupun fakir miskin yang berada di sekitar kediamannya. Jalijah Awang Kenit, 38 tahun, menubuhkan pertubuhan kebajikan Darul Jariah sejak 5 tahun lalu. Lebih mesra disapa Jah, wanita besi ini dikenali ramai di sekitar Bandar Bukit Beruntung. Atas usaha dia dan rakan-rakan NGO yang pada mulanya bertujuan membantu anak-anak yatim dan asnaf, kini telah berkembang melebarkan lagi sayapnya dalam kerja-kerja kesukarelawan. Pertubuhan ini dikenali ramai bukan sahaja di kalangan masyarakat setempat, juga mendapat sokongan dari rakyat Malaysia di luar negara. Ibu kepada 4 orang putera ini mempunyai satu misi, iaitu membantu sesiapa yang memerlukan. Terima kasih semua yang datang. Minta maaf perlu tunggu sampai pukul 10. Sarapan kita untuk semua. Kita bagi rezeki untuk semua. Walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan tetap, atas niat dan usaha murninya, Jah cuba mendapatkan dana dan sumbangan daripada masyarakat luar yang sedia untuk menghulurkan sumbangan. Jah berperanan sebagai medium di antara penyumbang yang memberi dan disampaikan individu yang memerlukan. Segalanya bermula dengan mengumpul barang terpakai. Selama 5 tahun, kita dulu membuat kutipan barang terpakai sahaja. Jadi kita buat kutipan barang terpakai, kita kumpul dekat satu sudut, kita panggil keluarga asnaf, okey, ambil je, tak perlu bayar apa-apa, ambil je. Jadi daripada start permulaan kita buat agihan barang terpakai, kat situ kita jumpa ramai orang susah yang mengadu. Kak Jah, saya ibu tunggal, saya perlukan sekian. Jadi kita dah start bantu sewa rumah, hanya untuk yang betul-betul perlulah. Deposit kalau kena halau rumah, perlukan rumah. Kami tak janji bantuan tetap, hanya untuk kes-kes kecemasan. Jadi dah start daripada free market, bantu tafiz-tafiz. Okey, kita sekarang ni alhamdulillah rezeki PKP, kita dah ada pasar, kita hari-hari ada kecuali hari Ahad. Dengan infak hari Jumaat, kita bukan apa, kita nak ajak orang sedekah ni dia unik tau. Kita bagi satu roti, kita akan dapat lebih 10 kali ganda tanpa kita sedar. Jadi walaupun dia azalnya kita bantu, tapi orang ni pun kita ajak untuk sampai satu masa awak pula yang akan bagi sumbangan. Jah bukan sahaja dibantu suaminya Sofian Mansur, 44 tahun, malah dia turut mempunyai 30 orang sukarelawan tetap. Mereka dari kejiranan Bandar Bukit Beruntung serta dari Kuala Lumpur dan Selangor yang menyumbangkan tenaga tak kala diperlukan untuk membuat pelbagai aktiviti kebajikan. Kebanyakannya lah. Jah akan maklumkan siapa yang datang tu, dia akan maklumkan dulu kat saya lah. Saya catat dulu apa-apa dia orang punya butir diri, tinggal kat mana, sama ada ibu tunggal ke, bukan ke. Kita cek dulu semua tu. Jadi sekarang ni kebanyakannya asnaf, tapi sekarang ni kita tengok jujur masing-masing lah, kejujuran tu. Jadi terpulang pada orang tu. Sebab sekarang dia buat pasar percuma, open benda tu, jadi terpulanglah orang tu rasa kalau dia betul-betul memerlukan, dia datang. Mungkin juga yang betul-betul memerlukan tak sampai, mungkin ada wakil yang datang ambil untuk dia. Rosia Hassan, 50 tahun, antara jiran tetangga yang sentiasa menyumbangkan tenaganya sebagai seorang daripada sukarelawan tetap di sini. Dia memegang amanah besar dalam menjaga pelbagai sumbangan yang diterima. Rosia bertanggungjawab mengagihkan pelbagai sumbangan kepada keluarga yang memerlukan keperluan barangan harian. Malah dia turut menggalakkan anak-anaknya menjadi sukarelawan dan membantu Jah mengagihkan sumbangan kepada orang ramai. Rosia bertanggungjawab dan diberi kepercayaan penuh oleh Jah untuk menyelia segala sumbangan dan mengagihkan kepada yang memerlukan. Yang paling penting adalah kepercayaan. Apa-apa kita buat mesti ada sifat kepercayaan. Jadi kita mestilah jujur, amanah, ikhlas dalam melakukan sesuatu. Jadi bukan senang kita nak memberi orang percaya kepada kita. Jadi akan melihat dia dari segi positif lah. Dia sangat banyak membantu insan-insan yang memerlukan.
Dia tidak kira manusia ataupun haiwan. Memang dia seorang yang penyayang. Dengan tak sangka-sangka dia menghulurkan bantuan dengan sebagai rezeki melalui Kak Jah kita dapat bantuan peti sejuk baru, mesin basuh baru. Sejak pergerakan disekat akibat penularan virus COVID-19 di Malaysia, ramai yang memerlukan bantuan bahan dapur. Pasar percuma yang dibuka setiap hari dari jam 10 pagi ini disediakan untuk setiap keluarga yang memerlukan. Tatkala ramai kehilangan sumber pendapatan tetap, Jah kemudian mengambil inisiatif menyediakan program agihan makanan setiap hari Jumaat. Penyediaan makanan ini terdiri daripada peniaga-peniaga rapat, peniaga asnaf mahupun ibu-ibu tunggal dan rakan-rakan Jah sendiri. Awal PKP masa tu isu orang tak boleh keluar, memang tak ada kerja. 300 set macam nak menggigil lutut. Tapi masa awal PKP kita memang dibantu oleh Singapura. Singapura antara penyumbang besar kami. Sampai satu tahap saya dah kata okey, kami dah selesa, kami dah ada penyumbang ahli karya kita. Okey, Singapura cakap awak kena buat sesuatu yang mendatangkan hasil dan membantu lagi. Yang itu sebenarnya kita gajikan keluarga asnaf. Dan orang yang menjaga bahagian kandang kuda, antaranya kita gajikan keluarga asnaf yang kami bantu juga sebenarnya. Daripada diorang meminta-minta, apa kata kita bagi kerja. Untuk peluang pekerjaan juga yang Darujariah sudah sediakan adalah pada peniaga-peniaga. Peniaga setiap kali kita buat agihan makanan, peniaga ni adalah ibu-ibu tunggal yang kita upah untuk masak selagi awak boleh mendatangkan hasil. Letak sini, dengan kita kongsi rezeki dalam masa sama, diorang pun ada sumber pendapatan sendiri. Saya tahu program ni daripada ibu saya. Sebenarnya Kak Jah ni yang berpengenalkan program ni kepada ibu bapa saya. Kerana ibu bapa saya memerlukan bantuan, tetapi Kak Jah saja yang menolong kami bila kami susah. Program ni sangat membantu keluarga saya dan keluarga orang lain. Bila kami bergembira lah, macam dapat bantuan tu kira senang lah. Jah turut bekerjasama dengan peniaga luar seperti Muhammad Hafizan Ramli yang menjalankan perniagaan kambing bakar. Dia berkenalan dengan Jah kerana berminat untuk menghadiri kelas menunggang kuda di sini. Hafizan mengambil kesempatan ini untuk mengenalkan produk daging danuk dan bersedekah dengan menyumbangkan daging kambing dan lembu bakar setiap hari Jumaat. Kalau saya cakap berkenaan dengan Kak Jah ni, saya kata dia ni memang seorang wanita yang kuatlah. Sebabnya kalau saya tengok, dia bukan ada orang gaji. Dia nak uruskan anak lagi. So, kepada orang-orang kat luar sana ataupun masyarakat setempat ni, dapat bantu dari segi tenaga pun saya rasa dah cukup. Dah cukup banyak. Sebabnya dia memang memerlukan tenaga kerja. Contoh macam hari ni kan, untuk arrange, untuk susun meja, buat air apa semua, memerlukan tenaga kerja. Kehidupan setiap manusia di muka bumi ini penuh dengan pelbagai ujian dan dugaan. Setiap kebahagiaan mempunyai cabarannya yang tersendiri. Anak pertama Jah, Muhammad Uwais Amanullah Sopian, 15 tahun, dan anak keduanya, Ahmad Muaz Habibullah Sopian, 13 tahun, dikategorikan sebagai anak istimewa yang memerlukan perhatian lebih. Ujian yang dikirimkan Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak memutuskan semangat Jah dan Sopian. Antara tertubuhnya pertubuhan kebajikan Darul Jariah ini adalah demi anak-anaknya. Sebab sahabat saya tegur, dia kata, Jah, kenapa ujian kau macam ni? Anak seorang macam ni. Apa kata kau sedekah? Masa tu saya tak mampu, terus terang. Walaupun suami saya kerja kilang, tapi masa tu kita anak special. Nombor 1 dia susu khas, nombor 4 susu khas. Jadi kami punya pendapatan, saya tak kerja, saya kena jaga anak sakit.
Jadi macam mana? Saya tak ada duit nak sedekah. Okey. Tapi anak saya nombor 1 masa tu dah masuk tahfiz. Saya tanya Ustaz, apa yang perlu dalam madrasah ni? Rupanya Ustaz sebut, dia kata kami perlukan almari, kami perlukan rehal. Jadi saya hanya orang tengah. Bukan saya yang beri sedekah, tapi saya hanya orang tengah yang menyampaikan pada umum. Okey, sekian madrasah perlukan almari. Rupanya saya tak sangka, bila berkaitan dengan wakaf, orang berebut-rebut. Cuma orang tak tahu bila tak ada yang menyampaikan. Jadi start daripada anak saya sendiri, saya dah mula agihkan sumbangan. Sebenarnya 9 pusat tahfiz yang sedang dan masih, ada yang dah tutup lah. Yang sekarang ni tinggal 4 yang masih diuruskan oleh Darul Jariah berkaitan infak dan wakaf. Walaupun sebagai anak istimewa, Uwais, anak sulung Jah, adalah pelajar cemerlang di sekolahnya. Dia ringan tulang membantu Jah menguruskan kerja-kerja rumah. Ini memudahkan Jah untuk terus mendidik 2 anaknya yang masih kecil dan meneruskan kerja-kerja kesukarelawan. Kesibukan Jah mengendalikan Darul Jariah tidak membuatkan dia lupa kepada tanggungjawabnya sebagai isteri dan ibu kepada 4 puteranya. Sebagai suami, Sopian sentiasa memberi semangat kepada Jah untuk meneruskan kerja kebajikan dengan hati yang ikhlas. Aktiviti yang dia buat ni biasalah. Setiap manusia tu ada kesilapan, kesalahan tu sentiasa, sebab manusia tu fitrah dia sentiasa lupa. Jadi cuma kita sebagai pemerhati, sebab saya ni lebih kepada penasihat. Sekali-kala baru saya tengok. Jadi bila dia salah, saya tegur lah. Itu gaduh suami isteri, macam Allah ya Rabbi Ramli kata, sedangkan lidah lagi tergigit, tu biasalah. Kita berbincang, gaduh sikit-sikit, tu biasalah. Kita betulkan balik. Contohlah, paling jelas. Buat kerja kebajikan ni sebenarnya fardu kifayah. Tapi kalau macam anak, suami, ibu bapa itu adalah fardu ain. Itu lebih wajib. Sebab fardu kifayah ni kalau kita tak buat, ada orang ganti. Kita perlu risau. Allah tu akan sentiasa bagi rezeki masing-masing. Hasil bantuan dan sumbangan orang ramai tidak disia-siakan. Jah dan pasukannya sentiasa menjaga kebajikan keluarga asnaf bawah seliaannya. Malah Jah berbangga kerana beberapa keluarga yang pernah menjadi penerima bantuan kini semakin berjaya dan meringankan tulang membantu pula Jah sebagai sukarelawan. Dulu masa PKP tu hari suami tak bekerja kan. Jadi Kak Jah lah yang bantu kita orang semua. Lepas tu sekarang saya dah meniaga lah, alhamdulillah lah. Tapi kita orang masih support lah Kak Jah, macam kalau ada apa-apa penduduk Taman Rosni yang memerlukan, saya akan bagi tahu Kak Jah lah. Lepas tu Kak Jah akan bagilah bantuan untuk yang memerlukan, macam anak-anak yatim, keluarga-keluarga yang betul-betul yang asnaf. Untuk tahun kelima ni sebenarnya penyumbang kami kebanyakannya orang yang kami pernah bantu dulu. Ibu-ibu tunggali yang dah ada kerja, dah dapat bantuan apa sekarang ni, Aisina lah apa. Itu yang nampak meriah sekarang ni, mereka ni yang membantu kami balik. Bandar Bukit Beruntung. Jalilah Awang Kenit dilahirkan di Sabah, negeri di bawah Bayu. Sejak kecil, Jah sekeluarga berhijrah ke Selangor memulakan episod kehidupan baru. Seorang insan yang mempunyai hati emas, tiada istilah penat dalam kamus hidupnya. Fokus utamanya meringankan beban mereka yang dalam kemiskinan kerana dia pernah mengalami fasa kesusahan. Bagi Jah untuk menyampaikan sumbangan tidak mengira umur, latar belakang, bangsa dan agama. Darul Jariah menyediakan pelbagai perkhidmatan percuma yang boleh dinikmati setiap pengunjung di sini. Antaranya pasar percuma, agihan bantuan makanan setiap Jumaat, mini zoo, program kelas memanah serta kelas menunggang kuda. Hasil tanaman dari kebun sayur yang diusahakannya turut disedekahkan kepada keluarga yang memerlukan.
Sukarelawan di bawah kendalian JAH tidak mengharapkan allowance. Mereka ikhlas menyumbangkan masa dan tenaga kepada Darul Jariah dengan niat membantu sesama insan di bumi yang fana ini. Saya tak pasalah. Macam tadi kita ada aktiviti, saya tanya dalam grup, siapa free? Hari ini kita ada sekian. Diorang ni sukarelawan, tak digaji pun. Tapi diorang belajar kat sini percuma dan diorang seronok meraihkan dengan menyantuni anak-anak yatim ni. Pelajar saya, student saya, umur 50-an ada, sarjan ada, peguam ada, DJ radio pun ada. Student-student saya tak nak dikenali tapi diorang follow lah aktiviti saya. Cuma bila perlu saya sukarelawan, saya tanya siapa yang free. Kebetulan macam tadi, anggota tadi, polis tadi, dia tolong saya lah. Pada mulanya, kelas berkuda ini hanya diberikan kepada anak-anak yatim dan asnaf. Sejak tahun lepas, JAH memberi peluang kepada halayak ramai yang berminat belajar menunggang kuda secara percuma sambil melakukan kerja-kerja sukarelawan di Darul Jariah. JAH kini mempunyai kira-kira 300 pelajar yang berdaftar menghadiri kelas kuda ini. Dia bersyukur kerana kuda yang di bawah jagaannya diberi percuma oleh sahabatnya yang terbabit dengan sukan berkuda ini. Sebenarnya kuda-kuda kita adalah kuda-kuda rescue, kuda yang kita selamatkan. Kita dibantu juga oleh kawan-kawan berkuda kita, kawan-kawan memanah kita. Sebab bila kita dah tersebar di media dan automatik dalam Malaysia ni geng-geng berkuda ada juga yang faham erti kebajikan. Diorang memang boleh ada yang mencadangkan untuk ambil yuran dan yuran ni kita taja untuk makanan kuda. Tapi alhamdulillah kuda saya dapat percuma. Makanan kuda pun kita dapat daripada student-student kita sendiri. Sebab kita cakap dengan student, saya tak ambil iuran untuk diri saya. Tapi andai awak faham, awak sayang binatang ni macam anak sendiri, automatik awak tahu kuda perlu makan. Jadi diorang hanya perlu bagi ikut ikhlas, tak ada paksaan untuk bayaran belajar berkuda. Program yang disediakan Pertubuhan Kebajikan Darul Jariah banyak membantu dan memberikan sinar baru kepada pengunjungnya, terutama kepada keluarga Fakharuddin Jasmi dan anak-anaknya. Setelah kehilangan isterinya 2 tahun lalu akibat kanser, dia dan zuriatnya menghadapi kemurungan dan memerlukan perhatian dan semangat untuk meneruskan rutin seharian. Bekerja sebagai seorang mekanik, Fakharuddin bersyukur kehadiran Sopian dan JAH memberikan kembali sinaran dan warna-warni dalam kanvas kehidupan dia dan anak-anak. Pendapat saya memang bersyukurlah sangat sebab selepas kematian arwah maknya, anak-anak memang nampak kemurungan. Kemudian sampai terpaksa merawat ke Teluk Intan bagi naik pulih semangat dia orang. Dan bukan kata anak saya sendiri pun down juga. Tapi bila Darul Jariah ni datang membantu, alhamdulillah anak saya makin lama makin stabil, kemurungan dia orang. Dan ada aktiviti je ni, dia orang rasa ada tempat yang dia orang ada tempat untuk nak buat aktiviti lah. Macam berkuda, mana dan juga yang lain-lain lah. Kadang pergi tempat madrasah, tahfiz, kadang saya bawa anak saya sekali bersama-sama dengan Darul Jariah. Aktiviti yang disediakan Darul Jariah bukan hanya membantu anak-anak muda lari daripada mainan teknologi masa kini, malahan mampu mengembangkan kecergasan fizikal dan ia juga adalah sukan sunnah. Program kelas memanah percuma dikendalikan jurulatih Muhammad Amir Hafiz Muhammad Hanafi dari Sabil Archery. Selain menunggang kuda, ini antara aktiviti yang menjadi tumpuan anak-anak muda di sini. Ilmu ini ialah memanah juga merupakan satu ilmu. Dan ilmu ini perlu kita sampaikan pada sesiapa saja. Dan tak rugi pun sebenarnya bila kita sampaikan ilmu. Alhamdulillah ada orang yang mampu bayar dan mereka akan bayar khidmat yang kami sediakanlah, si coaching dan sebagainya. Tapi kami percaya ada yang tak mampu. Mereka berminat, berbakat tapi tak mampu untuk nak cuba pun kan. Ada kos yang terlibat. Jadi kami yakin dan percaya dengan mengajar secara percuma ni, kami tak rugi apa pun. Kami tak rugi apa. Kami ada peralatan, kami rasa insya-Allah equip with all the equipment dan boleh mengajar bila-bila masa pun insya-Allah.
Bagi Jah, sokongan keluarga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kekuatan untuk terus menyemai bakti membantu golongan yang memerlukan. Kekangan waktu tidak menjadi penghalang untuk Jah membahagikan masanya untuk keluarga dan kerja kesukarelawannya. Keluarga berperanan besar dalam menjadi sumber kekuatan dan pembakar semangat untuk Jah dan Sopian menempuh segala ujian dalam mengendalikan pertubuhan ini. Terduduk tu biasa tapi kita bangun balik lah. Tapi itulah pegangan saya tu semua lillahi ta'ala semata-mata lah. Sebab bila Allah itu bagi kita Darul Jariah, tiba-tiba satu masa nanti Allah nak ambil balik, Darul Jariah tu tak apa Allah yang bagi. Cuma Darul Jariah tu satu amanah yang besar. Sebab semuanya adalah miliknya. Impian saya pasal percuma alhamdulillah dah tercapai. Impian saya belajar berkuda percuma alhamdulillah tercapai. Memanah pun sama, saya pun ada juga target nak buka satu pusat latihan berenang percuma. Jadi benda ni semua berkaitan dengan sukan sunnah. Apa yang berkaitan dengan sunnah, saya nak buat secara kebajikan tanpa bayaran. Bagi Jah dan Sopian, pertubuhan kebajikan Darul Jariah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka berdua. Hidup penuh kekayaan tidak semestinya mendatang kepuasan mahupun kegembiraan yang berkekalan. Akan tetapi, senyuman dan gelak tawa orang yang dibantu memberikan sinar cahaya yang tidak mampu untuk diganti. Ia akan terus menguatkan semangat mereka yang berhati emas dalam menjalankan kerja kebajikan dan kesukarelawan.